Keindahan kehidupan masyarakat kita dengan warisan adat yang menjadi tradisi dalam memeriahkan suasana tidak luput dalam arus kehidupan moden masa kini. Meskipun pertembungan kemodanan ini sedikit sebanyak merubah naluri asalnya, akan tetapi adat perkahwinan dengan menggunakan bangkar masih boleh bertahan, menepati tujuan penggunaannya sesuai dengan tradisi adat ini. Mula-mula asalnya keturunan orang dahulu, orang kawin atau orang pengantin ialah memakai bangkar jika berjalan di sungai, memakai gendang, agung, tawak, canang, dombak parang, kata orang dahulunya. Yang pertama menggunakan yang peringatan yang saya sudah ingati ialah bendari, julak, beranak, bendari tengah, beranak, bendari tali, ali, beranak, datur sat, beranak, bendari iya, beranak, datur sat, beranak bendari iya, jadi beranak Abdurrahman. Abdurrahman beranak Piut, beranak kepada Haji Muhammad dan atau Haji Muharram yang ada pada masa ini. Bila disambut oleh penyurat tali palik, beranak Bendari Ismail. Disambut oleh penyurat palik, beranak Ketua Siput dan ialah Ketua masa ini. Anaknya diata Ketua Latif di Kampung Penapar. Lagi masih keturunan itu dipakai selama-lama. Jadi yang sudah lamanya barangkali 4 ataupun 30 tahun yang belum ada dirasa lagi dibuat macam ini. Cuma yang saya merasa dalam tahun 1951 Awang Husin bin Bujang dari kampung Tumpai, Kuala Abang sampai ke Penapar. Persiapan membuat bangkar dilakukan secara memucang-mucang atau bergotong royong. Keadaan ini dapat membantu mempercepatkan proses pembuatan bangkar ini. Selalunya kerja-kerja pembuatan bangkar dilakukan 3 atau 2 hari sebelum diadakan majlis perkahwinan. Kerja-kerja ini selalunya lebih banyak dilakukan oleh keluarga pengantin yang memang sudah mahir. Peralatan yang digunakan pula bagi membentuk bangkar ini ialah seperti kapak, jenis kayu melawaring, buluh awuk, ribu-ribu dan lainnya. Jumlah kayu dan buluh yang digunakan ini lebih kurang 60 batang banyaknya. Kerja-kerja yang dilakukan ini berlainan corak. Sebahagiannya ada yang membuat bubung, mengolah atur kepala bangkar dengan bentuk kepala naga ataupun kepala payau. Ada pula yang mengaturkan hamparan seperti tikar perdani, yakni permaidani, dan lain-lain kerja lagi. Keistimewaan pembuatan bangkar ini ialah tidak menggunakan paku, tetapi sejenis pengikat dari buluh yang sudah diraut digunakan bagi mengikat mana-mana yang perlu untuk menggunakannya atau pada masa ini menggunakan tali rafia. Beberapa buah perahu dijadikan gegandung di mana bangkar ini diletakkan menjadi sebuah kenaikan pengantin. Selalunya 2 atau 3 buah perahu digunakan. Kerja-kerja pembuatan ini jika dilakukan oleh mereka yang kurang mahir akan mengambil masa yang agak lama.
Sebab itulah kerja pembuatan bangkar ini dilakukan oleh hampir kesemua mereka yang menjadi pewaris adat tradisi ini. Kerja-kerja memucang-mucang yang mereka lakukan ini berlaku sehingga ke peringkat terakhir pembuatannya. Kerja-kerja ini sebenarnya dilakukan berdekatan dengan tebing sungai, di mana nanti apabila saja pembuatan bangkar ini siap, akan diturunkan ke sungai dengan adat ataupun petua-petua yang tertentu. Sebelum bangkar ini diturunkan nanti, 2 atau 3 buah perahu yang sudah diganding disediakan di mana bangkar ini akan diletakkan. Sudah menjadi adat baginya, apabila saja bangkar ini hendak diturunkan ke sungai, tidaklah boleh diturunkan begitu saja. Akan tetapi ianya akan dilakukan dengan mengikut petua-petua tertentu yang memang dimiliki oleh sebahagian mereka yang menjadi pewaris adat ini. Hanya mereka yang tahu akan petuanya saja boleh melakukan adat menurunkan bangkar ini. Jika ianya dilakukan oleh mereka yang tidak tahu tentang petua menurunkannya, maka akan adalah sesuatu yang kurang baik berlaku. Mengikut dahulunya, jika bukan waris adat ini menurunkan yang mengetahui hal ehwal sungai dan daratan, kenaikan bangkar ini mungkin akan tenggelam ke dalam sungai. Apabila bangkar sudah diletakkan di gegandung perahu, kerja-kerja tambahan menghiasi dengan hiasan-hiasan bunga dan sebagainya pun dilakukan. Ini bertujuan bagi mengindahkan lagi kenaikan ini sesuai dengan tujuan untuk membawa Raja Sehari. Kenaikan bangkar ini dianggarkan boleh memuatkan sekitar 60 hingga 100 orang penumpang. Selain dari hiasan lain, bangkar ini juga dihiasi dengan bendera hiasan yang beraneka corak. Bermacam-macam hiasan dibubuh di berbagai sudut kenaikan bangkar ini. Daun-daun kayu melawaring juga tidak ketinggalan untuk digunakan menghiasi bangkar ini. Kini saat dan ketika hari perkahwinan pun semakin hampir. Persiapan kerja masak-memasak pun dilakukan untuk jamuan makan di hari perkahwinan nanti. Sekali lagi, kerja-kerja ini dilakukan secara memucang-mucang. Pada kelazimannya, masyarakat kita di daerah Tutong ini akan mengadakan majlis makan pada waktu malam dan jamuan teh pula di waktu siang hari perkahwinan tersebut. Akan tetapi ada juga di kalangan mereka yang mengadakan majlis makan ini di waktu malam dan siang. Kerja-kerja membuat persiapan hari perkahwinan ini dilakukan juga oleh golongan orang tua-tua. Mereka membuat kerja-kerja ringan beramai-ramai seperti hiasan bunga dan lainnya. Sebagiannya pula ada yang melakukan kerja-kerja
memerah santan dengan kapit-kapit sejenis peralatan asli yang digunakan untuk membantu pembuatan kuih muih tradisional. Sebahagiannya pula mengerjakan kerja membungkus kuih tradisi iaitu wajit. Saat yang mendebarkan dan sejarah dalam kehidupan seorang pengantin ialah saat untuk diijab kabulkan. Inilah saat bermulanya kehidupan baru berumah tangga dan berakhirnya zaman kehidupan di masa bujang. Artinya saya kahwinkan awang menurut bagaimana perintah Allah, yaitu peliharalah istri awang itu dengan baik. Kiranya berlaku sebarang perselisihan yang tidak boleh dibetulkan lagi. Janganlah disusahkan dia, tapi hendaklah lepaskan dengan baik dan ihsan. Awang Harun bin Bakri. Saya nikahkan awang dan saya kahwinkan awang dengan dayangku Aminah binti Pengiran Haji Suhaili yang telah berwakil wali bapaknya kepada saya dengan mas kawinnya RM300 tunai. Saya terima nikah dengan Aminah binti Pengiran Haji Suhaili dengan mas kawinnya RM300 tunai. Sah. Wah. Kemudiannya majlis berbedak pun diadakan, dalam mana mempelai pengantin ini dibedaki oleh ibu bapa sanak saudara yang datang berkunjung di malam majlis ini diadakan. Di malam majlis berbedak ini, ianya dimeriahkan juga dengan dikir. Dikir yang memang sudah menjadi kelazimannya dilakukan oleh masyarakat kita. Kini hari yang dinanti-nantikan sudah tiba. Hari perkahwinan bagi kedua mempelai pengantin lelaki dan perempuan. Sanak saudara, sahabat handai, kenalan dan taulan pun datang dari dekat maupun yang jauh. Sambil itu pula menikmati jamuan makan yang disajikan.
Selepas menikmati jamuan makan, jemputan mulalah beredar menuju ke kenaikan bangkar sambil mengiringi pengantin lelaki yang juga akan dibawa ke rumah pengantin perempuan dengan kenaikan bangkar yang sudah pun siap disediakan. Pengantin lelaki akan naik di atas bangkar ini dan duduk pula di sebelah atas yang dinamakan mahligai. Pengantin lelaki diiringi oleh seorang tua yang akan berdiri berdekatan dengan pengantin lelaki sehinggalah kenaikan bangkar ini tiba di tempat pengantin perempuan. Selalunya keadaan ini akan dapat kita saksikan apabila pengantin yang bertemu jodoh itu sekampung dan mudah pula didatangi melalui sungai. Dengan iringan selawat, kenaikan bangkar yang membawa pengantin lelaki pun mulalah bergerak menyusur sungai menuju ke rumah pengantin perempuan. Perjalanan kenaikan bangkar ini juga diiringi dengan iringan gendang tradisional seperti gendang tulang semangkar, gendang ibang-ibang, gendang parang, gendang tolak bangkar, gendang tampuk pinang, sayau dan hampir kesemua jenis gendang tradisional dimainkan sepanjang perjalanan kenaikan bangkar melalui sungai ini menuju ke rumah pengantin perempuan. Bangkar ini digerakkan dengan cara berawat atau berdayung. Awat dijunamkan ke dalam air untuk mendapatkan tekanan yang kuat menggerakkan bangkar ini. Akan tetapi sekarang ini hanya menggunakan enjin sangkut. Di pihak pengantin perempuan juga menyediakan bangkar di daratan, khusus bagi laluan pengantin lelaki nanti. Sebaik saja kenaikan bangkar pengantin lelaki tiba di tempat pengantin perempuan, satu lagi adat akan berlaku, yang mana pihak pengantin lelaki akan dikenakan bayaran sejumlah wang RM5, barulah bangkar boleh diikat. Pengantin lelaki semakin berdebar menantikan saat untuk dibenarkan turun dari bangkar menuju ke tempat pengantin perempuan. Meskipun bangkar sudah diikat, pengantin lelaki belumlah dibenarkan turun sehingga wakil dari rumah pengantin perempuan datang mengalu. Apabila sudah wakil dari rumah pengantin perempuan mengalu, barulah pengantin lelaki dibenarkan naik, yang berarti pengantin perempuan yang berada di rumah sudah siap untuk diadakan persandingan. Dengan iringan bunga dian dan dengan diiringi oleh pengangun dan jemputan, barulah pengantin turun berjalan menuju ke rumah pengantin perempuan untuk bersanding. Sebelum pengantin lelaki masuk ke rumah pengantin perempuan, adat membuka pintu pun dikenakan, iaitu dengan membayar sejumlah wang sebanyak RM2.50. Barulah pengantin lelaki masuk ke dalam rumah pengantin perempuan, seterusnya disandingkan. Setelah melalui beberapa adat yang telah ditentukan, akhirnya kedua mempelai pengantin lelaki dan perempuan bersanding di atas pelamin. Keluar dari rumah itu dijaga dengan rapi. Kalau keluar ada yang gila, ada yang tidak ada macam-macam jadinya, Pak. Senugut orang dulu. Jadi digunakan basuh batis ini ialah digunakan buat belanja orang yang dua perkawinan. Tidak boleh keluar kemana-mana. Cara membasuh atau orang dulu-dulu, sekarang ini sudah lain cara. Dulunya bila dia orang kan membasuh batis satu, bila membasuh dengan kerbau, tanduk kerbau di bawahnya. Kalau sapi, tanduk sapi. Jikalau rampun rumbia, daun rumbia. Kalau pinang, daun pinang. Kalau yang membawa tanah, artinya tanah ada diberinya warisan daripada orang tua ini, orang pengantin ini. Jikalau yang pokok kelapa, pokok kelapa. Selepas saja majlis persandingan dan adat membasuh kaki, pengantin lelaki dan perempuan pun dihidangkan dengan makanan yang sudah siap disediakan di dalam talam khas bagi adat makan bersuap-suapan. Pengantin lelaki dan akan menyuapkan makanan ke mulut pengantin perempuan, begitu juga pengantin perempuan akan berbuat sedemikian.
Keadaan ini adalah bertujuan untuk menyemaikan kemesraan dan kasih sayang keduanya dalam hidup rukun berumah tangga dan juga sebagai bermulanya memupuk hidup bersefahaman dan harmoni dalam mengharungi kehidupan di masa-masa akan datang.